Okay, sepatutnya minggu ni memang kita dah masuk dengan chapter 3. Saya akan masuk sedikit sahaja iaitu untuk tentang troubleshooting proses. Okay, tentang troubleshooting proses. So, untuk topik ini, troubleshooting proses adalah merupakan topik yang paling hangat, yang paling popular dikeluarkan dalam final exam. Tak kira dalam bentuk objektif ataupun dalam bentuk structured. So, awak kena take note benda ni. Okay? So, dalam troubleshooting proses, okay, dah hang. Okay, dalam troubleshooting proses ada 5 step yang awak kena hafal. Okay, dalam soalan objektif dia suka bermain dengan step-step ini. Dia suka dia tak susun dalam keadaan teratur. Dia letak, ada yang sepatutnya step 4 dia letak di step 1. Step 1 dia letak di step yang paling akhir dan sebagainya. So, awak kena pandai susun. Bukan 5 step lah, 6 step. So, awak kena ingat setiap step ini. Dan setiap step ni ada perkara yang awak, ada perkara troubleshooting proses yang perlu dilaksanakan semasa setiap step itu berlaku. So, kalau awak, saya tak pasti you dah belajar programming. Kalau ada belajar programming, memang ada benda macam ni lah kalau dia ikutkan. Tapi tak tahulah you dah sampai ke peringkat itu ataupun tidak. So, untuk troubleshooting proses, perkara pertama yang awak kena buat adalah awak kena kenal pasti dulu apakah masalah yang berlaku. Okay, sekarang ni awak kena membayangkan diri awak sebagai seorang juruteknik. Seorang juruteknik di mana-mana kedai komputer yang tugas awak adalah membaiki komputer. Contoh. So, ada pelanggan datang kepada awak, dia hantar komputer dia pada awak. Jadi dia ada maklumkanlah apa masalah yang berlaku pada komputer dia. Jadi sebagai seorang juruteknik, tidak salah jika awak mengambil pendapat daripada customer awak, tetapi awak juga kena mengenal pasti masalah sebenar yang berlaku kepada komputer pelanggan awak itu. Okey, jangan percaya 100% apa yang cakap sebab kita ni didatangi oleh pelbagai jenis pelanggan. Ada pelanggan yang knowledgeable, ada pelanggan yang tidak ada ilmu tentang komputer ni langsung. Okay, jadi sebagai juruteknik, perkara pertama yang awak perlu buat adalah awak kena kenal pasti dulu masalah yang berlaku pada komputer customer. So, bagaimana cara nak kenal pasti masalah tu? Okay, ada 2. Ada satu cara dan terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu question. Ajukan soalan itu kepada customer awak. Question dia boleh terbahagi kepada 2 bentuk, iaitu open-ended question dengan closed-ended question. Okey, untuk pengetahuan awak, bahagian identify the problem, terutama sekali jenis-jenis question ni sangat popular dikeluarkan dalam soalan final. Jadi awak kena kenal pasti soalan mana yang sesuai awak kategorikan sebagai open-ended question, soalan mana yang sesuai awak kategorikan sebagai closed-ended question. So, dekat sini adalah beberapa jenis soalan, contoh soalan yang disenaraikan pada nota ini. So, awak boleh kaji macam mana awak boleh katakan, bagaimana boleh dikatakan soalan ini merupakan open-ended question dan ini pula merupakan closed-ended question. Okey, senang aja. Kalau awak tengok kepada soalan yang pertama, when did the problem start? So, kalau soalan itu berupa soalan yang orang yang tak pandai komputer dengan orang yang pandai komputer boleh jawab, maksudnya ianya merupakan open-ended question. Tetapi, is your security software up to date? Yang ini, kalau orang tak tahu sangat tentang IT, dia tak tahu sangat pasal apa jawapan yang sepatutnya dia bagi untuk soalan ini. So, kalau soalan ini hanya orang-orang yang familiar dengan IT sahaja boleh jawab, jadi dia jatuh ke kategori closed-ended question. Ada soalan tak untuk identify the problem? Dah boleh faham Okay, next step adalah establish a theory of probable causes. Okay, yang ni setelah kita kena pasti masalah, jadi awak kena create teori bagaimana perkara itu berlaku. Contoh, kalau komputer awak kena serang virus. Okay, kita ambil contohlah. Komputer ni, dia kena serang virus. Tapi kita tak boleh pastikan virus tu datang daripada mana. Okay, virus untuk komputer ni dia boleh datang dari pelbagai cara.
Ada yang datangnya daripada rangkaian, ada datangnya daripada pendrive, ataupun ada datangnya daripada komputer itu sendiri. So, kita tak tahu daripada mana dia datang. Jadi, awak kena fikirkan apakah teori-teori yang boleh menyebabkan problem itu berlaku. So, untuk step yang kedua, okay, ini adalah perkara yang kita boleh tengok. Okay, bila awak bercakap dengan customer kata kita anggaplah customer ni knowledgeable person, dia kata, oh komputer saya kena virus. Tapi saya tak tahu datang daripada mana. Okay, dia bagi tahu awak. So, awak pun sebagai seorang juri teknik memikirkan, oh mungkin dia datang daripada network, mungkin dia datang daripada software, mungkin dia datang daripada file yang dimuat turun, mungkin dia datang daripada website-website yang pernah awak kunjungi. Okey, ini adalah antara kemungkinan-kemungkinan yang berlaku penyebab kepada mengapa komputer itu diserang oleh virus. So, dekat sini, awak kena sediakan satu jadual. Okey, ini adalah masalah dia. Awak letak masalah dia. Lepas tu, apakah kemungkinan-kemungkinan yang menjadi penyebab kepada masalah itu berlaku. Itu yang kita katakan sebagai step yang kedua, mencipta teori-teori yang menjadi penyebab kepada masalah yang berada pada langkah pertama itu tadi. Okey, yang ni okey? Okey ya. Yes. First step tadi you just tackle masalah dia. Okay, lepas you buat soal jawab dengan customer, didapati bahawa komputer customer itu kena virus. Okay, lepas tu bila you dah check betul, oh betul komputer customer ini kena virus, baru you proceed dengan teori-teori. Mengapa komputer tu boleh kena virus? So, ini adalah antara teori-teori dia. Okay. Okay. Selepas itu, baru awak pergi ke langkah yang ketiga. Awak dah senaraikan teori-teori tadi kan? Mungkin sebab dia oleh ni, mungkin sebab dia oleh ni, mungkin sebab dia oleh ni. Jadi, daripada banyak-banyak sebab ni, awak kena test, awak kena uji setiap teori ni. Okay. Contoh. Katakan, tadi dia kena virus, mungkin lepas tu kita kata mungkin dia disebabkan oleh datangnya daripada pendrive. Kita ambil contoh. Komputer ni kena virus sebab virus tu datang daripada pendrive. Pendrive tu adalah salah satu daripada teori yang awak create dalam step yang kedua. So, bila dia datang daripada pendrive, jadi macam mana cara you nak uji? Bagaimana cara you nak uji? Okay, you minta pendrive yang biasa customer tu pakai. Okay, ataupun you install antivirus dalam komputer sebab kalau virus tu datangnya daripada pendrive, kita akan pakai antivirus. So, depends lah kepada jenis antivirus yang technician tu ada. So, install antivirus dalam komputer tersebut dan pastikan antivirus adalah updated. Okay, up to date mesti yang terkini. Lepas tu cuba bersihkan. Kalau berjaya bersihkan, maksudnya memang virus tu datangnya daripada pendrive. Tetapi jika tidak dapat dibersihkan, so awak kena uji lagi teori yang seterusnya. Awak kata mungkin datangnya daripada worm. Kalau virus dia dapat hapuskan. Kalau worm, kalau dia dah banyak-banyak beranak dalam komputer, macam mana? Okey. Worm, cara dia dah banyak buat salinan, apa yang you buat? Adakah awak kena scan setiap file, setiap folder yang ada dalam komputer? Ataupun dia dah create virus yang baru, yang tu semua you kena uji dalam step yang ketiga. Sehingga you jumpa apakah penyebab kepada masalah tersebut. Okey, jadi kalau awak tengok, step ketiga adalah step yang sangat panjang kerana awak nak kena detect yang mana satu punca kepada masalah yang berlaku pada komputer customer tersebut. So, awak kena uji satu-satu teori yang awak dah senaraikan dalam step yang kedua. Okay, yang ni okay? Okay. Next. Bila you dah kenal pasti daripada banyak-banyak teori, you dah test, lepas tu you dah kenal pasti teori mana yang betul-betul attack kepada problem step 1 tadi, barulah you pergi kepada step yang kedua. Okay. Step yang kedua ni, dia terbahagi pada dua bahagian. Dia depends kepada step ketiga awak tadi.
Step ketiga awak, kalau awak punya teori tu berjaya diuji, apa yang you perlu buat? You kena perbetulkan masalah customer itu. Maksudnya bersihkan semua dia punya virus dalam komputer dan sebagainya. You kena implementasikan solution. Apa cara nak untuk secure komputer customer tu daripada kena serang lagi. Itu yang you kena settle dalam step yang keempat. Tetapi sekiranya step yang ketiga tadi belum lagi selesai, jadi step keempat bukan lagi bahagian yang awak kena resolve the problem. Apa yang buat awak kena cari bantuan daripada mana-mana laman, mana-mana dokumen untuk membantu. Apa lagi teori-teori yang you boleh establish untuk you uji supaya you boleh sampai ke tahap mengimplementasikan solution. Okay? Menyelesaikan masalah. Itu adalah step yang keempat. Dia terbagi kepada dua. Satu yang dah selesai, yang you dah tahu mana satu problem dia. Yang satu lagi, you tak dapat cari problem dia. Kalau you boleh tackle problem dia, dah tahu, oh ini masalah dia. So, pada step yang keempat, you kena selesaikan masalah tersebut dan awak kena install something yang boleh secure komputer customer tersebut. Kalau tak selesai apa yang you buat, you kena dapatkan mana-mana rujukan tambahan, dokumentasi ke, helpdesk ke, you jumpa technician ke dan sebagainya untuk mencari lagi teori-teori yang seterusnya bagi membantu awak menyelesaikan masalah customer. Itu yang berlaku pada step 4. Yang ni okey? Jelas. Okey. Seterusnya kita pergi kepada step yang kelima. Step yang kelima ni dah kira bahagian yang betul-betul awak implementasikan penyelesaian dan juga langkah-langkah pencegahan daripada komputer tu terkena lagi masalah yang sama. Okay? So apa yang you buat, you kena buat verify full functionality. Maksudnya walaupun dia punya file saja yang kena virus, tapi awak kena check lagi dalam folder tu ada lagi virus ke tak, dalam sistem dia ada lagi virus ke tak. Awak kena check semua. Sebab kita tak nak kalau awak just settle dalam file tu saja, sedangkan folder masih ada virus, sistem dia masih ada virus. Kita tak nak customer tu nanti datang lagi pada kita. Okay, kita nak sebelum kita menyerahkan harta ataupun aset customer tu kepada customer tu kembali dalam keadaan yang betul-betul bersih daripada masalah yang dia datang pada kita tadi. Itu step kelima. Jadi awak kena buat semakkan semula bahawa semua perkara tu dah settle. Tak ada lagi masalah. Okay, itu yang berlaku dalam step yang kelima. Sebab kalau customer tu datang pada awak lagi, dia ada banyak efek lah, banyak kesan dia. Antaranya mungkin nama company awak, nama kedai tempat awak bekerja tu akan menjadi busuk. Kenapa busuk? Dia boleh cakap technician dekat kedai tu tak berapa pandai nak handle masalah komputer saya. Menyebabkan saya terpaksa datang kepada mereka lagi. Yang kedua, bukannya membawa keuntungan tetapi boleh menyebabkan kerugian. Okay, sebab you dah buat, lepas tu datang lagi pada awak. So, bila second time dia datang dengan masalah yang sama, adakah awak nak charge dia lagi? Tak kan? Mana boleh. Sebab dia masih dalam keadaan warranty. Jadi apa yang awak perlu buat? Awak kena buat dengan harga yang percuma. Maksudnya tanpa bayaran. So dekat situ dah merugikan. Yang paling teruk, kalau itu bukan awak punya syarikat, bukan awak punya kedai, awak just sekadar bekerja, mungkin awak akan dibuang kerja. Sebab tu sangat penting awak laksanakan step 5 ini betul-betul supaya customer tu tak perlu datang pada awak lagi. Okay? Okay, akhir sekali adalah documentation. So, setiap benda yang awak buat, setiap perkara yang awak buat, setiap problem yang awak dah selesaikan, haruslah awak dokumentasikan. Okay? Documentation ni boleh berbagai bentuk. Sama ada awak buat dalam bentuk form. Okey, kita ambil contoh lah. Bila awak pergi hantar servis untuk kenderaan, tak kira lah kereta ke, lori ke, motosikal dan sebagainya. Bila awak buat servis, adakah
toke kedai tu, dia hanya akan sebut harga, lepas tu you bayar, lepas tu you balik macam tu saja. Saya rasa tak kan? Betul tak? Betul. Mesti dia akan serahkan satu borang, satu dokumen walaupun hanya sehelai kertas dengan awak. Dan di dalam dokumen tersebut dia catatkan apa yang dia dah buat pada kenderaan awak. Mungkin dia kata, okey saya dah tukar filter. Saya dah tukar bahagian filter aircon, filter minyak. Saya dah tambah gas pada aircon. Saya dah tukar gasket. Semua dia dah cerita dalam tu. Saya dah tukar minyak hitam apa semua. Tertera sekali harga bagi setiap perkara yang dia buat. Lepas tu dia nyatakan sekali harga upah, lepas tu total harga. Kalau perhatikanlah dalam form yang dia bagi, lepas tu dia nama kedai, nombor telefon, tarikh. Okey, kalau macam nak lebih detail, boleh dinyatakan bila masa mula buat, bila masa tamat. Itu sangat penting. Dan lagi bagus, boleh catatkan sekali siapa yang buat kerja servis itu. So, jika ada apa-apa masalah, jadi orang tu boleh bawa aja form tu dan terus merujuk kepada technician, kepada pekerja yang telah settlekan masalah awak tu. Sebab tu sangat pentingnya step 6. Okay? Jadi, kalau awak tengok step 1 hingga step 6, dia tak boleh skip. Kalau awak skip salah satu, jadi hasil kerja awak tu macam dah tak tertib, tak smooth. Jadi dia mesti satu barulah cara awak buat troubleshoot tu berjaya. Lagi tersusunlah, lagi kita dapat detect. Oh, apa yang saya dah buat tadi? Apa masalah dia tadi? Oh, apa teori saya tadi? Apa yang saya dah dokumentasikan? Ini yang you perlu settle semua sebelum awak boleh serahkan kepada customer awak. Okay, itu adalah 6 step dalam troubleshooting proses dan awak perlu hafal ke 6 step ini dan fahami apa yang awak perlu buat pada setiap step. Okay, seperti yang saya maklumkan tadi, ini adalah antara subtopik yang sangat popular dalam final test. Okay, so ada apa-apa soalan lagi? Ya? Tak apa, nanti saya belum sempat buat video sebenarnya. Even kelas 1 lagi pun saya belum sempat buat. So nanti saya akan buat apa dia? Okey, tak apa, nanti saya maklumkan. Nanti saya akan maklumkan dalam grup. Okey, nanti saya akan maklumkan dalam grup. Okey, ada lagi? Okey, semua clear Okey, so kalau tak ada apa-apa, itu sahaja kelas kita pada hari ini. Thank you very much dan Assalamualaikum. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya dalam grup. Okey, tanya dalam grup. Jangan tanya personal. Tanya dalam grup sebab awak ramai rakan-rakan awak dalam grup yang boleh menjawab soalan awak. Sekiranya saya tak jawab, kawan awak boleh tolong jawab. Okey, kalau tak ada seorang pun dapat jawab, baru saya tolong jawab. Okay, so itu sahaja. Thank you very much. Okay, Assalamualaikum. Okay, bye. Ya, dah. Okay, saya tutup kamera. Bye-bye.